For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir. Atau, kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengentaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut,
ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, SIDRAC akan menutup kes. Izinkan SIDRAC membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrac.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Bursa Malaysia has been part of the Malaysian economic growth for over 4 decades. We have been working relentlessly to create a transparent, efficient, and vibrant stock exchange. While we've been working at building a vibrant marketplace, inclusivity and contributing towards economic growth, we have also channeled efforts and resources towards supporting the community at large. Shares to Share is one such effort, which has been developed to create positive impact towards society and the environment. To put it simply, Shares to Share is a transparent and easily accessible facility that enables investors to donate their listed securities or proceeds from the sale of their listed securities towards charity through Yayasan Bursa Malaysia. You can donate odd lots or even board lots. The funds from the sale of these shares will be channeled to approved charitable organisations and their respective initiatives or projects. Bursa Malaysia has waived its portion of the transfer fee, clearing and trading fees for all transactions that are conducted under Shares to Share. The participating brokers of Shares to Share have also agreed to waive their portion of the transfer fee and brokerage. The charitable organisations that have been selected have undergone the necessary due diligence process and have been duly approved by an independent selection committee. At least 500,000 populations live with some kind of disability. They are most of the time being left behind. We need to empower them, otherwise they will continue to be the liability. A lot of human resources wasted from this group of people. We provide a lot of support for persons with disability who are young adults and adults. We have a social enterprise called Project I'm Possible, where we managed to hire all persons with learning disability to work here. We have a cafe, bakery, weaving, and we have an art gallery. Purity of thought, word, and deed, that is action, is very important to be really successful. We must know some skills to be able to help us then paperwork. The grant from Shares to Share will be used for, one is sewing, handicraft, classical dance, and so on. Our patients have to be fed, they have to be looked after. We look out for any sort of disease they might develop, and also those unforeseen circumstances. Thanks to Bursa's initiative, we can be a little bit easy on our patients if they are family members. Donations will all be channeled to organizations that are involved in the sustainable development of Malaysia. The Shares to Share scheme offers you the chance to do so in a simple and effective way. Bursa's Shares to Share allows us to do good by donating our shares to charities. You join us in making a difference to the society by donating your listed shares. Shares to Share is open to all donors, individual as well as corporates or other types of entities. You can transfer your listed securities via Bursa Anywhere app at a click. For more information, please visit our Bursa Malaysia website. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua. Saya Atika, moderator anda pada malam ini. Jadi, tajuk webinar kita pada hari ini adalah pendapatan pasif melalui exchange traded bonds dan sukuk. Jadi, buat pengetahuan semua,
webinar kita pada malam ni dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChamp. Untuk pengetahuan semua juga, webinar pada malam ni kita akan mempelajari pengenalan kepada bond dan sukuk, pengenalan kepada exchange traded bonds dan sukuk, serta risiko dan kelebihan bond dan sukuk. Jadi, sebelum saya mulakan, saya nak membacakan sedikit disclaimer. Segala maklumat dalam webinar ni adalah bertujuan sekadar maklumat am dan pembelajaran semata-mata serta disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi ataupun dalam apa bentuk sekalipun. Jadi maklumat tersebut bukanlah berbentuk kewangan, perdagangan ataupun pelaburan. Dan ianya juga tidak membuat sebarang pengesyoran ataupun promosi serta pengesahan mengenai mana-mana semua produk yang disebut. Jadi dalam perkataan ringkas, tiada sebarang nasihat jual beli dan sekiranya ada, Bursa Malaysia Berhad, pembentang dan kami, LiveChamp tidak akan menerima sebarang tanggungjawab dan kerugian atas jual beli peserta yang terjadi pada malam ini. Seterusnya, saya akan perkenalkan anda semua kepada speaker kita pada malam ini iaitu Puan Nurin Hamid. Hai Puan Nurin. Hai, Assalamualaikum. Puan Nurin sihat ke? Baik, okey. Okey, jadi saya nak baca sedikit latar belakang Puan Nurin. Beliau merupakan graduan Ijazah Sains Actuarial Science daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan beliau mempunyai 15 tahun pengalaman dalam banking and finance industry serta beliau juga mempunyai foundation dalam financial planning dan investment management. Dan beliau juga sekarang memegang Capital Market Service Representative License daripada Securities Commission Malaysia. Dan beliau juga merupakan season trainer serta speaker dan Puan Nuri juga merupakan design and deliver customized training program on topics related to financial planning, Islamic estate planning and other financial instrument for public, private sector organisation as well as higher institution. Jadi saya akan serahkan webinar ini kepada Puan Nurin. Okey. Assalamualaikum. Harap semua boleh dengar Boleh dengar? Sebab saya okey. Kita mulakan sesi ini dengan pengenalan berkenaan bond. Biasanya kita dengarlah orang akan cakap bond sukuk kan, tapi mungkin ada antara kita yang tidak pernah invest ataupun terlibat secara langsung dengan bond atau sukuk. Okey, mula-mula kita perkenalkan apa tu bond. Kalau tak dengar minta informasi sebab saya tak tahu kalau suara saya kuat ke tak, line okey ke tak Okey. Bond ni adalah sijil hutang yang dikeluarkan oleh syarikat ataupun kerajaan ataupun perbadanan kepada pembeli atau pemegang bond. Maksudnya untuk mengumpul data bagi memenuhi keperluan pembiayaan mereka. Maksudnya kalau dia nak buat projek, dia akan mungkin dia memerlukan lebih dana, dia akan mengeluarkan bond untuk meminjam duit daripada pelabur atau pembeli bond. Penerbit atau pengeluar bond adalah syarikat ataupun pemerintah, maksudnya government yang meminjam dana dari pemegang bond, iaitu dalam bentuk penjualan bond. Dia membeli daripada corporate ataupun mungkin daripada individu. Dalam hal ini, pemegang bond akan menerima faedah ataupun interest rate pada waktu tertentu dalam kontrak dan pemegang bond ni memiliki hak tuntutan ke atas aset tersebut jika berlaku sesuatu ke atas aset tu, maksudnya kerugian ataupun projek tu tak jadi. Okey. Okey, seterusnya kita buat pengenalan mengenai bond lah. Nilai muka itu biasanya kita sebut sebagai face value. Nilai merupakan nilai bond pada masa tempoh matang, duit yang kita akan dapat balik bila duit bond tu matang. Kadar kupon tu adalah interest rate ataupun kadar bayaran dalam bentuk persen. Tarikh kupon tu adalah tarikh pembayaran kupon. Maksudnya kalau kita ada kalau dia cakap dia nak bayar interest pada tarikh tersebut dan setiap pada tarikh macam every 6 months, kalau setiap 6 bulan dia
dia akan bayar pada setiap 6 bulan pada tarikh yang telah ditetapkan. Dia bergantunglah pada bond tersebut, masa diikat perjanjian sama ada setahun sekali atau setahun 2 kali atau setahun 4 kali. Okey, tarikh matang tu adalah tarikh yang akan penerima bond tu, pembeli bond tu dapat balik dia punya face value, dia akan dapat balik face value dengan berserta dengan interest. Okey, kita teruskan dengan jenis-jenis bond. Okey, dia ada 5 lah yang agak famous Bond faedah, bond tetap, bond terapung dan bond kupon sifar, boleh ubah dan perpetual. Okey, kita tengok satu-satu untuk lebih mudah faham. Okey, bond tetap ni dia memang bagi kadar tetap. Contohnya prinsipal kita beli bond tu dengan harga 100, kadar kupon dia 3% per setahun, tarikh matang dia adalah selepas 3 tahun. Ini contoh-contoh yang mudah lah untuk kita senang faham. Maksudnya tunai, maksudnya cash kita invest, tunai keluar tu maksudnya kita beli bond tu 100. So tunai masuk tu maksudnya kita akan dapat setiap tahun RM3, tahun kedua RM3, dan bila tarikh matang 100 kita campur dengan RM3. Okey, itu dia punya kadar kupon. Untuk yang seterusnya, ini very direct sebenarnya. Dia sebenarnya ada lagi calculation dia yang lebih complicated, tapi ini untuk memudahkan faham perbezaan bond-bond lah. Okey, bond terapung ni ikut rate KL Klibo lah kita panggil, KL interest bank rate bank rate. Yes. Lepas then the same thing, kita masuk, kita tunai keluar ni maksudnya kita invest lah. Kita bukan invest, kita beli bond tu 100 dan tunai kita akan dapat interest, contohnya Klibo campur dengan X rate jadilah 5%. So RM5 kita dapat setiap tahun pada tahun pertama, dan tahun kedua sebab perubahan Klibo tu dia akan jadi 4%, so RM4, dan tahun ketiga mungkin RM6 pada masa tu interest rate dia. Jadi kita akan dapat balik nilai face value tu. Nilai face value itu adalah 100 campur dengan interest rate pada tahun kematangan tersebut. Okey, ni yang terapung, sebab tu dipanggil terapung, sebab interest rate tu adalah bergantung kepada pasaran harga faedah semasa. Okey, dan kupon sifar ni dia memang tak ada, dia tidak ada interest rate yang diberi pada, dia tak ada kadar faedah yang dibagi pada setiap tahun, tapi pada masa dia offer untuk pembelian bond tu, dia akan bagi discount rate, contohnya RM85, dan bila matang dia akan dia janji untuk dapat 100. So itulah dia kupon nilai sifar. Biasanya dia akan ada discount rate pada masa pembelian bond. Okey, ini contoh untuk kita senang faham, sebab realitinya dia bukan dalam harga RM8, RM85 dan RM100 macam itulah. Okey. Dan seterusnya adalah convertible. Convertible ni maksudnya bond tu boleh ditukar kepada saham setelah maturity date. Maturity date tu kita dah dapat interest, lepas tu pemilik bond boleh bertukar kepada saham. Ataupun dia boleh keluar lah. Itu pulang pada dia. Saya akan buka pada soalan jawab, soal jawab punya session mungkin selepas satu-satu bahagian Okey. Okey, dan yang last kali adalah perpetual bond. Maksudnya dia beli bond tu, tapi sorry. Okey, dia beli bond tu tapi tak ada tarikh matang. Maksudnya setiap tahun dia akan dapat interest dan maturity date dia tak ada. Jadinya kalau dia nak buat, dia nak stop, dia can stop lah anytime dia nak, dan dia ambil face value dia dengan interest pada tahun tersebut. Setahu saya pernah tengok, saya pernah tahu bond yang perpetual ni banyak dekat US lah. Sebab tu dia sampai bond tu boleh turun kepada anak cucu.
Dia panggil perpetual debt. Saya tak ingat saya pernah tengok satu movie berkenaan bond yang tak ada maturity date ni lah. Dia menjadi value dia very tinggi lah selepas beberapa puluh tahun. Okey, kelebihan bond ni dia dapat memberikan pendapatan pasif. So kalau kita nak invest, biasa kita nak ada diversify lah kan. Tak semestinya dekat investment saham, tak semestinya dekat unit amanah, tak semestinya mungkin dekat you ada buat takaful insurance dan you kan ada buat macam-macam lah investment sekarang. Saya pun yang saya tahu yang legit punya yang dibenarkan oleh Malaysia saja, yang luar daripada konteks bank negara punya approval dan sini saya tak berani nak mention lah. Okey, dan dekat Malaysia terdapat banyak bond lah, tapi biasanya bond di Malaysia adalah yang selamat. Dia dikeluarkan oleh government, perbadanan dan juga company yang besar-besar lah. You sebenarnya list of bond dengan list of sukuk ni kita boleh check dekat website Security Commission dan juga bursa. Dia ada list of bond. Kebanyakan bond-bond ni adalah bond daripada company yang besar-besar dan juga government link company. Pasaran bond ni lebih mudah dicairkan lah. Ialah sebab dia adalah very direct dan dia lebih mudah dicairkan daripada maksudnya dia lebih mudah dicairkan sebab dia safe tau. Jadinya kita boleh dapat balik modal kita dengan lebih mudah. Beberapa jenis bond ni dapat memberikan, ya betul, dia dapat memberikan dia perlindungan, maksudnya dia akan balance out inflasi. Dia sebenarnya macam gini ramai tak tahu. Sebenarnya kalau interest rate kita naik, generally globally interest rate naik, bond punya value akan jadi rendah. Tapi bila interest rate rendah, kan bond akan menjadi lebih tinggi nilai dia. Itu kalau nak tahu lebih lanjut, kita kena buat some reading Okey, pengenalan kepada sukuk. Sukuk ni sebenarnya adalah bond secara yang syariah compliance. Tapi daripada konteks yang membuatkan dia berbeza adalah, okey, kita go through satu-satu. Okeylah, sukuk tu bahasa Arab, dia adalah sijil keuangan. Dia tak ada letak sijil pinjaman, dia adalah sijil keuangan. Dalam konteks Islamic finance, kita tidak boleh meminjam dengan ada interest sebab itu adalah riba. Jadinya dia adalah sijil keuangan, maksudnya kita membeli melabur ataupun membeli sijil tu, maksudnya kita own satu-satu projek atau satu-satu aset tersebut. Okey. Bank negara ni dia very direct, dia bagi tiga ciri utama. Ini bank negara saya ambil daripada website dia. Dia jelaskan 3 ciri utama sukuk. Dia adalah pemilikan. Ini kena highlight sebab dia adalah pemilikan. Dia bukan pinjaman. Kalau kita beli sukuk, kita adalah pemilik. Kita bukan bagi pinjam. Okey, kena faham itu. Kalau bond, kita beli bond, kita bagi pinjam untuk projek tersebut. Jadi diorang kena bagi kita interest. Tapi kalau sukuk, kita beli satu allotment of sukuk pada dalam satu projek ataupun aset tu untuk kita own. Maksudnya kita bagilah, mungkin projek tu 1 juta, kita mungkin ada dalam mungkin 100,000. Contoh, itu sukuk 100,000. Bahagian kita adalah 100,000. Maksudnya 100,000 tu adalah sukuk bahagian kita. Okey, dia adalah patuh syariah, very direct. Pulangan sukuk terletak kepada aset dan projek tersebut sepanjang tempoh pemegang, maksudnya maturity date dia. Pada tahun 2021, Malaysia memang adalah sukuk terbesar di dunia. Tapi saya baru tengok last 2 tahun lepas tak silap, Saudi dah potong sikit lah. Dia dah jadi pengeluar. Tapi itu mungkin bukan yang terkini. Saudi dah jadi terbesar, kita jatuh nombor 2 sukuk. Dia pun semua masing-masing dekat dunia ni ramai even bukan negara-negara bukan Islam pun dah menjadi pengeluar sukuk.
Okay. The same thing, benda yang sama, nilai muka, kadar kupon, tarikh matan. Tapi kadar kupon kita adalah keuntungan berkala. Maksudnya bukan faedah. Kita kadar keuntungan. Maksudnya projek tu making money, projek tu buat, dan apakah perjanjian yang telah dibuat dengan antara pengeluar sukuk dengan pelabur sukuk ni, keuntungan saya macam mana. So benda tu dah awal-awal diperbincangkan dan juga dipersetujui, barulah benda tu menjadi kadar keuntungan. Okey. Okey, ini agak teknikal. Saya harap masing-masing boleh concentrate sikit. Kita pun pernah dengar, sebenarnya ada banyak jenis konsep perdagangan dalam Islam, dan saya highlight 5 ni yang agak famous dalam suku. Dia ada lagi satu inayah dan lain-lain. Saya ambil yang 5 yang famous untuk sukuk. Sukuk mudarabah, sukuk musyarakah, murabahah, ijarah dan wakalah. Okey. Dekat dalam kurungan tu pun saya dah letak. Kita tengok prinsip mudarabah is actually adalah perkongsian keuntungan. Musyarakah tu kita macam bermesyuarat, maksudnya perkongsian perniagaan. Maksudnya kita kena bersetuju antara pelabur, penerbit saham dan juga pengendali saham pula, sukuk tersebut. Diorang mesti collectively bersetuju tentang pembahagian keuntungan tersebut. Okey, sukuk murabahah adalah prinsip jual beli. Sukuk ijarah ni adalah pajakan, okey, pajakan, dan wakalah menggunakan wakil. Okey, kita tengok satu-satu. Harap dia punya illustration ni you boleh faham lah. Ni saya cuba. Saya cuba ya. Okey, mudharabah ni kita pun tahu kan, kita buat, ada orang buat loan, buat rumah, ada beberapa konsep dalam buat loan financing di Islamic Bank kan. Okey. Pemegang sukuk berperanan sebagai pelabur. Seperti biasa, kita adalah pelabur, kita beli sukuk, kita adalah pelabur dan kita own that part, sebahagian daripada aset tersebut ataupun projek tersebut. Penerbit sukuk adalah pengelola projek tersebut. Lepas tu pendapatan diperolehi dari projek tersebut dibahagi antara pelabur dengan pengelola bersesuaian dengan perjanjian telah dipersetujui. Biasanya penerbit atau pengelola ni dia dah inform macam mana dia nak bagi. Dia have that say untuk bagi macam mana, dan pelabur biasanya akan bersetuju, kan? Okey, diorang dah that means duit tu directly dia akan gunakan untuk terus ke projek dan aset, dan pulangan diorang share, dan pembahagian tu akan dibahagi. Ini maksud saya keuntungan, kadar keuntungan. Okey, musyarakah ni semuanya bermesyuarat. Okey, dia bermesyuarat. Dia macam ni. Pelabur dia bagi duit dekat penerbit. Dia beli. Dia kata dia nak beli sukuk ni. Contoh dia beli sukuk. Sukuk ni akan digunakan untuk membeli satu projek ataupun aset. Dia buatlah projek ke apa benda, dan dana tu digunakan. Ada pula pengelola dan rakan kongsi. Sebab dia mungkin penerbit ni dia tidak boleh mengelola projek tersebut, dia akan menggunakan rakan kongsi atau pengelola. So dana tu digunakan JV lah dengan pengelola tu untuk menghasilkan projek tersebut atau membeli aset tersebut, dan keuntungannya tu akan diberi pada perkongsian keuntungan akan diberi kepada pelabur, dan juga keuntungan juga dia akan juga dapat diperolehi oleh bagi pengeluar dan penerbit bond tersebut lah. Maksudnya diorang mesti biasanya musyarakah ni dia akan ada meeting general meeting untuk beritahu pelabur, dia akan ada meeting begini-begini. So collectively some pelabur, setengah pelabur akan boleh juga mengeluarkan
pendapat dan bagaimana. Dia maksudnya mesti bersetuju. Kalau tak bersetuju, tak boleh. Maksudnya benda tu dah di awal-awal dah dibagi tahu macam ni. Semua benda tu akan diberitahu dengan detail. Okey. Murabahah ni prinsip jual beli. Okey. Ini pelabur. Pelabur dia tahu penerbit ataupun pengeluar sukuk ni dia beli dengan penerbit atau pengeluar. Biasanya penerbit atau pengeluar sukuk ni dia akan beli satu aset. Okey, dia macam lebih kurang musyarakah tadi. Dia akan beli satu aset. Lepas tu yang akan mengelolakannya adalah rakan kongsi. Tapi perbincangan tu dan bayaran tu, bayaran untuk projek tersebut, dia antara penerbit dan juga pengelola projek tersebut. Jadinya yang pelabur tahu dia nak untung je. Macam tu. Dan akhir maturity dia nak ambil balik dia nak ambil face value. Macam tu. Dan kadang ada pelabur yang lebih suka macam ni. Dia nak tahu untung je, dia tak nak masuk dalam perbincangan dan seterusnya. Dia tengok kontrak tu, okay, I nak beli bond ni. Macam I nak beli sukuk ni tersebut. Dia jual beli lah. Maksudnya pelabur bagi duit, okay, penerbit beli projek ataupun beli aset tu. Diorang pun buat kerja lah. Diorang buat kerja apa benda untuk mendapatkan keuntungan dari aset dan projek tersebut. Dan pengelola ni biasanya yang akan macam project manager. Senang cakap. Dia macam project manager of the project ataupun di aset dia mengelolakan. Penerbit ni dia tahu dia jaga pelabur dan dia make sure benda tu jalan. Macam tu Bayaran tu melalui tertangguh ataupun lamsam lah. End of the tenure, akhir maturity, akhir matang, pelabur ni akan dapat balik face value. Di tiap-tiap tahun dia orang pun akan dapat dia punya panggil keuntungan, kadar keuntungan. Macam juga bond, tapi dari segi itu hak lah. Aset tu adalah hak diorang juga, sebab dia bukan dari pelabur ni bukan bagi pinjam duit, dia adalah pelabur untuk aset tersebut untuk sukuk. Sukuk just different dia, very direct. Dia adalah sukuk ni adalah ownership. Kalau bond dia bagi pinjam dekat projek tersebut Okey. Penerbit wakil ni kalau you dengar wakil pun dah tahulah. Okey, penerbit tu keluarkan sukuk, dia pelabur pun invest. Dia cakap, I tak kisah, I tahu nak untung. Penerbit pun dia bukan orang yang pakar, dia akan appoint pakar yang akan investkan pada projek-projek ni. Dia biasanya dia akan projek-projek besar macam projek oil and gas. Wakil ni bukan orang lah, bukan nak cakap orang, dia macam team, a very specialized team yang akan invest duit tu. Mereka bertindak sebagai wakil untuk mengendalikan projek tu, investment, mengeluarkan duit tu untuk projek tersebut dan make sure it boleh buat duit lah. Kebanyakan so far ni I tak tahu pula, sukuk dengan bond tak pernah pula dengar yang tak membuat duit lah. Dia adalah a little bit safer than main share, daripada kita main share. Sebab dia adalah projek-projek besar lah, projek-projek government yang biasanya digaranti oleh government. Okay, the next one. Okay, ni wakalah. Okay, last pajakan. Pajakan ni, pajak pekan kita pun tahu, aset tu sebenarnya, contoh, ada aset tu ada owner dia. So, penerbit ni akan beli aset tersebut daripada owner projek, owner aset tersebut. Dia beli, lepas tu dia jual sukuk kepada pelabur. You tengok yang garis color biru tu yang dalam, maksudnya owner jual aset kepada penerbit, penerbit keluarkan sukuk, dia jual sukuk kepada pelabur. So pelabur ni dia jual, bila dia jual, pelabur ni bagi duit pada penerbit balik. Bila dia jual pada penerbit, penerbit akan, sebab aset tu dah jadi
ownership dia adalah pelabur-pelabur ni kan. So dia akan sewakan aset tersebut kepada, tak kisahlah kepada apa dia projek, maksudnya dia sewakan, mungkin kalau bangunan dia sewakan, dia akan ambil keuntungan dari situ, dan hasil daripada pajakan tu setiap tahun dia akan bagi kepada pelabur. Dan pada tarikh yang matang nanti, pelabur akan dapat balik duit tersebut, dan penerbit ni akan jual balik aset tersebut kepada owner yang awal tadi, owner yang punya aset tersebut, tapi dengan harga yang telah dipersetujui. Okey, dan kat sini akan ada win-win situation. Pelabur definitely lah dia akan dapat dia punya keuntungan daripada hasil sewaan, dan juga end of the day dia akan dapat balik duit dia, dan penerbit pun begitu juga, dan sebagai owner of the property, dia pun dapat juga, sebab dia kira mungkin pada masa dia beli, maksudnya masa dia jual property tu, contohnya mungkin duit yang dijual tu dia pun dah buat benda lain kan. Sekarang ni dia boleh beli balik tanah yang mungkin dia pajakkan kepada government ataupun penerbit tersebut. Sewa pajak ni okey. Konsep-konsep ijarah murabahah tersebut, ini adalah illustration yang agak simple, tapi itu pun ada some people kata macam complicated, tapi sebenarnya dia diguna pakai oleh banyak bank dan juga banyak institusi, tapi dengan kaedah yang berbeza, tapi konsep dia tetap sama, maksud dia tetap sama. Okey. Okey, sekejap ya. So kita stop lepas I habis sukuk, sebab I nak tengok ada soalan dulu ke tak. Okey, sukuk memiliki struktur sesuai dengan prinsip syariah, dan dia alternatif kepada pelabur yang ingin berlabur secara halal lah. Dia pun adalah pendapatan yang passive and stable dan selamat. Penerbit sukuk bertanggungjawab memenuhi kontrak kewajipan membayar kupon, maksudnya kadar keuntungan yang sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Kontrak tu maksud saya kontrak ijarah ke, muharabah ke, wakalah ke, those kind of contract lah. And then terdapat berapa sukuk yang sesuai dengan kehendak pelabur lah, dan sukuk dapat memiliki kepelbagaian portfolio bagi pelabur kerana dia memiliki ciri-ciri yang agak berbeza dengan pelaburan saham. Okey. Okey, kita go through bond dengan sukuk, kita tengok perbezaan, dan kita tengok perbezaan dengan saham. Ini sukuk yang ada di pasaran tempatan dan juga di global lah. Biasanya bond atau sukuk adalah yang kerajaan punya. Yang paling rendah adalah, risiko yang paling rendah adalah sukuk kerajaan ataupun bond sukuk kerajaan. Nombor 2, perbandaran. Contohnya macam MBJB, macam Majlis Perbandaran KL, Bandaraya semua kan. Itu adalah yang second. Corporate ni, bond sukuk corporate ni adalah seperti bank pun akan ada yang keluarkan sukuk dengan bond. GLC, dia biasanya diorang mengeluarkan bond atau sukuk adalah untuk meneruskan operasi dan menambahlah expansion, biasanya expansion punya planning. Okey, ini perbandingan. Definisi sukuk adalah instrumen kewangan Islam yang mematuhi syariah. Lepas tu yang bond adalah instrumen hutang kan. Saya dah inform tadi awal-awal. Beza dia yang itu paling asas lah. Berdasarkan aset atau berlandaskan aset atau projek. Ini berdasarkan hutang. Bond adalah berdasarkan hutang. Maksudnya kita tak peduli projek tu apa, tapi contohnya kita beli bond, kita beli dengan Majlis Perbandaran, kita bagi hutang dekat Majlis Perbandaran untuk buatkan kerja ke projek ke apa. Macam
sukuk ni kita kena tahu aset tu apa. Pemilik sukuk pemilik adalah pemilik aset. Yang bond adalah dia adalah priority dari segi menuntut dia jadi creditor lah, senang cakap dia akan menuntut hutang. Kalau apa-apa jadi dia akan maksudnya penerbit tu akan berhutang dengan pembeli bond. Okeylah, penerbit, pengeluar, kerajaan, syarikat ataupun entiti sama. Pendapatan berdasarkan pembahagian keuntungan dan pendapatan sewa atau pendapatan sewa. Ini pembayaran faedah tetap lah. Boleh didagangkan di pasaran keuangan Islam. Yang ini konvensional dan sumber dana biasanya digunakan untuk projek-projek. The same thing goes to bond. Sama juga penilaian dia. Okey, sukuk ni dia pun ada juga credit rating tapi main thing dia adalah nilai sukuk ni adalah berdasarkan nilai aset. Bond sebahagian besarnya adalah taraf kredit rating, tapi dia juga adalah bergantung pada nilai aset dan projek. The next one. Sorry. Okay, pasaran. Okay, tapi pasaran sukuk ni lebih kecil sebab dia more kepada dia kena make sure yalah projek tu nak kena yang halal, yang syariah, compliance, tak boleh yang benda-benda yang haram kan. Pasaran bond ni dia lebih besar, dia tak kisah, dia tidak terikat kepada syariah. Okey, dia ada patuhan syariah, yang ini tak ada terikat kepada syariah. Yang ini peraturan dan standard syariah, dia ada akta, kita ada akta, dan syariah ni ada akta sendiri dan konvensional pun ada akta sendiri. Risiko dia rendah, the same thing for bond. Risiko pemulihan dikongsi oleh para pelabur dan prestasi aset. Risiko ditanggung oleh pemegang bond. Ini ada beza sikit. Okay. Okay, kita tengok bond, sukuk dan pemegang saham. Bukan perbezaan lah bagi saya, kita versus. Versus tu boleh jadi perbezaan dan boleh jadi kesamaan. Definasi dia adalah bond adalah surat memberi hutang, sukuk sijil pelaburan, pemegang saham. Saham tu yang kita beli adalah pemilik saham perusahaan. Okey, pengeluar adalah kerajaan, pembayaran syarikat, pemegang saham biasanya adalah syarikat sahaja ataupun corporate. Okey, keuntungan, kupon faedah, and then keuntungan sukuk, kadar keuntungan projek ataupun aset. Pemegang saham kita akan dapat dividen dengan capital gain. Maksudnya harga turun naik, itu adalah pemegang saham. Risiko kredit je lah, tak besar sangat. Tapi pemegang saham ni mempunyai risiko pasaran, risiko perniagaan, risiko kredit dan sebagainya. Jangka waktu, bond ada tarikh matang, suku ada tarikh matang, kecuali bond yang perpetual, pemegang saham tak ada tempoh matang. Pemilikan tidak memberi hak milik kepada aset dan projek untuk bond, memberi sebahagian hak pemilikan kepada aset atau projek, dan pemegang saham ni dia memberikan hak kepemilikan pada projek. Kalau kita beli share, contohnya kita beli share Telekom kan, kita adalah pemegang saham tersebut. Salah seorang lah daripada beribu orang yang memegang saham tersebut. Okey, pembayaran faedah seperti yang saya dah mention, kadar faedah dan suku adalah kadar keuntungan. Syarikat ni dividen bergantung kepada prestasi syarikat. Ini untuk panggil apa, pembayaran, biasa pembayaran dalam yearly lah yang ada. Kadang-kadang pemegang saham pun kita tak dapat dividen kalau share tu not doing well kan, macam tu. Volatile ni, bond dengan sukuk memang tak volatile sangat lah. Saham you yang lagi pandai, yang lagi terror main saham, you pun tahulah, tak payah cakap lah kan macam mana. So penggunaan dana biasa digunakan untuk membiayai projek-projek dan aset kerajaan atau badan berkanun. Yang sukuk pun the same thing, dia punya kegunaan dana adalah sama,
Tapi pemegang saham ni biasanya digunakan untuk membiayai projek untuk company tersebut ataupun operasi syarikat dan untuk juga perkembangan syarikat tersebut. So sebab kita dah jadi pemegang saham, kita pun dia pun bila kita invest dekat saham tu, dia boleh expand lah lagi. Okey, pemegang bond dan sukuk biasanya dianggap pelabur yang memiliki risiko yang lebih rendah. Pemegang bond dan sukuk mendapat keutamaan pembayaran jika penerbit bond dan sukuk mengalami kegagalan atau bankrupt dalam sesebuah projek atau pembiayaan. Namun begitu, pemegang bond dan sukuk biasanya memperolehi keuntungan yang lebih rendah berbanding pemegang saham. Okey, tapi instrumen pelaburan bond dengan sukuk ni lebih selamat. Selamat. Risiko yang perlu dipertimbangkan oleh pelabur adalah risiko kredit, kadar faedah dan risiko kecairan. Tapi kecairan ni tak adalah apa ni, dia lebih mudah, sebenarnya lebih mudah cair bagi saya. Cuma kalau kalau you nak back off kan awal, oleh kerana itu sebelum melabur dalam bond dan sukuk, kita kena buat analisis dulu lah. Sebenarnya untuk invest in anything pun kita kena betul-betul buat analisa risiko. Cara nak keluar, cara nak invest, cara nak jual balik, cara nak dapat, nanti history dia macam mana. Semua benda tu kena tahulah faktor tersebut. Okey, sebelum saya masuk kepada pengenalan bond, sukuk dan dagang bursa exchange trade ni, ada soalan tak? I ambil dalam 2 ataupun 3 soalan dulu. Puan Nurin, tak pun Puan Nurin boleh teruskan. baca soalan. Teruskan baca soalan dekat ujung nanti. Okey. I teruskan dulu. Alright, so siapa yang ada soalan boleh letak dulu kat Q&A. Okey, pengenalan berkenaan dengan siapa first time, boleh tak tulis kat chat box nanti, siapa first time dengar ETBS ni? I cari, okey. I cari jam. Okey. Okey. Nanti I nampak juga beberapa soalan ni. Okey, pengenalan mengenai sukuk bond dan ni ETBS lah. Kita panggil senang ETBS. ETBS ni adalah macam produk yang dikeluarkan oleh bursa untuk bond sukuk yang boleh didagangkan di bursa. Okey, kenapa saya cakap gitu? Sebab sebenarnya siapa tahu kalau nak invest dalam bond ataupun sukuk, berapa amount minimum yang kita boleh invest? Dia adalah dalam 200,000. Jadinya katalah orang tu memang banyak duit, dia memang well off. Saya rasa mungkin dia akan invest tempat lain. Mungkin invest dekat fixed deposit ke tapi fixed deposit pun mungkin tak boleh dapat tinggi macam bond, certain bond. Itu dan ada juga orang, yes, kalau mungkin dia terlalu banyak duit dia akan, tapi bond dengan sukuk ni biasanya corporate to corporate dia akan buat investment lah. Dia akan buat investment corporate to corporate. Individu ada tapi tak banyak. So untuk ETBS ni dia adalah trade bond dan sukuk yang lebih mudah didagangkan di bursa saham. Maksudnya dia pun ada minimum investment yang sangat kecil. Okey, ETBS ciri-cirinya dikeluarkan oleh kerajaan dengan jaminan kerajaan, dan ETBS boleh dikeluarkan oleh syarikat yang besar lah. Okey, dia adalah bond atau sukuk yang diniagakan di Bursa Malaysia dengan pecahan unit yang lebih kecil. Modal minimum adalah 1,000 ataupun 10 unit, iaitu 100 unit tidak termasuk kos transaksi. Lepas tu menggunakan CDS, siapa yang ada CDS account dah boleh trade dekat bursa untuk membeli atau menjual ETBS. Dia punya perdagangan dia sama seperti stok
dan peraturan pembayaran dia adalah T+3 lah, trading days. Ini siapa siapa yang selalu pernah trade saham dia tahulah. Okey, ini jenis ETBS akan membayar kupon pembayar dividen tetap sehingga tempoh matang. Okey, dia ada nota atau sijil lah. Sijil ETBS ni dikeluarkan secara berterusan dan dia ada juga yang apa panggil jangka sederhana. Jangka sederhana is a middle term middle term punya ETBS. Dia punya kadar keuntungan ataupun kadar apungan diberi berbeza-beza bergantung kepada ETBS tersebut lah. Okey, dia ada juga ETBS kupon SIFA dan dia ada juga ETBS yang boleh diubah. Ini adalah penetapan struktur ETBS yang dikeluarkan oleh bursa. Okey. Sebenarnya ETBS ni agak baru di Malaysia. Yang ada pada masa ni adalah 3 ni lah. Dana infra. Yang dana infra yang kuning sahaja yang tinggal, yang expired, yang akan expired, yang kita boleh beli dekat bursa, dan maturity dia adalah 2028. Sekarang harga dia adalah 103 hingga 104 macam itulah. Masih boleh beli dan ada profit rate. Sebab tadi saya baru tengok dia dalam 4 lebih yang dapat every 6 months dia akan bagi profit rate. Dana infra ni dia adalah sukuk syariah compliance. So far ni ini yang dah expired, yang dah expired, yang belum expired. Nombor 1 dengan nombor 3 ni dah expired dan I tengok history dia not bad. I tengok dia not bad, dia punya rate dia dapat I tengok every 6 month tak silap. Ada yang every 6 month dia akan dapat profit rate, lepas tu dibayar every year lah. Lepas tu pada hari maturity tu saya baru tengok untuk dana infra yang nombor 1 tu dia bagi, the last one is 4% per annum. Yang nombor 3 dia bagi 4.23%. Kalau siapa yang tanya ni projek apa, dia MRT, LRT yang saya nampak, dan ada banyak yang infrastruktur, untuk infrastruktur dekat KL Selangor lah, KL Selangor. Dan Pen Borneo pun ada dalam list projek, tapi mungkin juga dana infra nombor 2 lah. Sebab dia benda tu adalah combine dan you boleh baca prospektus dia dalam dekat bursa, ataupun you Google je dana infra dia akan keluar detail. Setakat ni ETBS yang kat Malaysia ni je, dan bakal akan ada, mungkin akan datang akan ada lagi more ETBS yang boleh kita venture. Tapi ini dia punya modal kita minimum adalah 1,000. I rasa worth of buying untuk kita diversify sikit lah. Kan? Tak semesti. Yelah, nanti ada yang cakap KWSP lagi tinggi. Yes, kita ada KWSP. Mungkin ada yang cakap untuk yang bumi ASB lah. Ada yang kata ASN lah. And then apa lagi, tabung haji, that kind of thing kan. So ialah itu yang bagi kita yang agak safe lah, safe investment kan. Yes, kita boleh melabur kat semua tu, dan why not kita try ETBS pula kan. It's like you park there, you tak payah tengok sampai 2028 kita boleh dapat. Kita just ni lah jual balik, sebab masa tu maturity dates, dia akan bayar balik semua kita punya face value and also the profit rate. Sebab dalam bagi saya kan, diversify investment ni menarik sebab bila orang kadang-kadang yalah macam emas ke whatever lah, it doesn't matter, sebab kita macam kita campakkan, kita letak eggs kita dekat banyak tempat lah kan. Macam sini buka sini, oh sini ada juga, sini ada. Sometimes kita pun lupa kita invest kat mana kan.
I adalah klien-klien yang macam kita dia lupa dia invest kat mana, and then it turn out that benda tu dah buat duit dah berpuluh-puluh tahun. Okay, ini sebenarnya I ambil daripada Bursa punya website. You boleh check kalau nak tengok dia punya prospectus. Yang hijau ni adalah yang masih lagi didagangkan. Okay. Ada lagi tak? Ni risiko-risiko ETBS ni sama je lah. I rasa macam bond ataupun sukuk. Dia ada risiko. Siapa cakap tak ada risiko? All investment mesti ada risiko. Kan? Seperti yang saya cakap, dia ada risiko kredit. Disebabkan dia didagangkan di bursa, dia ada sedikit risiko pasaran. Kadar faedah pun ada. Tapi so far ni insya-Allah lah, risiko dia tak volatile, dia punya tu tak volatile macam saham. Okey, dia lebih ETBS ni dia lebih mudah, lebih longgar cara nak invest, lebih transparent. You boleh tengok dalam prospectus, you boleh Google dekat, you boleh tengok kat website bursa, you boleh tengok kat website ETBS sendiri. Dan ni seperti yang saya cakap, kepelbagaian tu various lah. And then yes, ini adalah salah satu tambah arus pendapatan pasif. I cakap pasif tau. Pasif ni maksudnya you tak nak fokus dekat pendapatan tu. Hope dia akan buat duit tanpa you have to tengok selalu. You boleh tengok benda lain. Ini adalah satu yang you park and then you let it go. Nanti bila dah mature, okay, where's my money? Macam itulah. Okay. Okay, ini terbitan. I dapat yang paling latest dan tak latest jugalah ni. Sebab ni 2021 Malaysia ni global punya bond dan sukuk. Terbitan bond pada tahun 2022 ni I dapat agak baru ni, US yang biru tu yang besar tu adalah US. US adalah penerbit bond yang terbesar di dunia. Sukuk Malaysia adalah terbitan bond yang terbesar di dunia. Nombor 2 Saudi, tapi sekarang ni Saudi is catching up. I tengok dia lagi banyak aset tahun ni, Februari tak silap I tengok. Okay. Ini just info. You tahu tak kalau bond dengan sukuk tu kita bukan trade dekat bursa saham. Dia adalah panggil OTC. OTC maksudnya over the counter market. Dia ada tempat yang dibolehkan untuk orang yang ada duit, contohnya dia nak beli dalam 300,000 bond ke 300,000 sukuk ke, dia ada special place yang boleh dibeli. Biasanya dekat bank macam tu. Tapi investment bank lah. Okay. Lepas tu ini semua adalah global lebih kurang sama menurut data bank untuk international settlement nilai pasaran bond global mencapai sekitar pada tahun 2020. Figure yang paling baru, maaf I tak dapat nak share pula kat sini. Ini I dapat mana yang I sempat dapat ni je lah. Kita dah bond ni dah macam memang very famous lah dekat US ni. Sebab part of ada orang yang buat dia punya family legacy pun, part of it is actually di invest in bond macam tu. So sekejap. Okay, I rasa kita dah boleh tanya soalan. Atika boleh tolong baca tak? I macam kan masalah orang dah tua tak nampak. Boleh saya boleh bacakan soalan Okay. Soalan kecil ya. Okay. Soalan pertama daripada Vijay Nara. How many share do they provide on convertible bond? Vijan ini you kena check dengan whatever bond yang diorang keluarkan tu, sebab dalam list yang I tengok, yang kita boleh tengok dalam list tu, bond ni you kena tanya bond tu adalah convertible ataupun whatever. Sebab yang setahu I, dia boleh convert semua. Ada yang boleh convert semua. Ada yang boleh convert semua.
So you have to, if you want to buy a bond, you have to check with the person who is the dealer of the bond. I think you go to the investment bank. They can actually advise you very, very much. Recently, what is AT bond? AT1 bond. This one you can check. Yes, AT1 bond. I'm not sure what. I'm sorry. What? AT1 bond. I tak sure. You can check because you know, each bond ataupun suku, if you want to check whether they are safe, you have to check the credit rating first, because I am not the investor of the bond basically, but I can advise you that if I want to invest in a bond or suku, let's say I have like $500,000 of dollars, maybe I terlebih duit, $500,000, I really want to invest in a suku, I will actually definitely go and screw things, you know, I dig everything. So I have to make sure that the performance and how is the thing. So basically suku and bond is safe, but it's safer than the share. But again, there's a risk also. Recently, retirees say Credit Suisse collapse cause he say he was Credit Suisse punya. Wow, dia invest Mazlan. He said he was told it was a low risk income fund, but wasn't told of the possibility of the consequences. Yes, but he also failed to conduct such. Yes, betul lah Mazlan. But Credit Suisse wow, dia invest in bond ke? Tapi kan, kalau I mungkin ambil suku, I try suku lah, sebab bond ni, like I said, tapi kan bond sebenarnya dah very historically they are actually longer in the market kan. But again, if I want to invest, I will invest in suku because I own the property and the project, and also the project and the asset can be is tangible. Maksudnya kita make sure benda tu depan mata kita nampak kan. So then I will invest. Kalau I just macam dengar, then I pun macam risau. Dia kata dia ada project tu, and then you are investing in something which is not viable or tangible, pun risau juga kan. So you have to very okay, Mr. Tan, kalau project good question kan. Kalau projek rugi, pemegang suku rugi. Tapi I rasa, dia akan bagi pada pemegang suku dulu kan. Anything, apa-apa, penerbit suku, dia apa-apa pun dia akan kena bagi dekat, the first thing, orang kita yang melabur ni dulu. Dia kena pulangkan duit, and then whatever, untungkah apa benda, they have to liquidate and give to the investor first. Then later on they have to sort it things. Credit rating macam mana? Dia ada credit rating kat sini. You cuba tengok dekat, kalau Google dekat sukuk bond, dia akan letak situ. They are under Malaysia credit rating, and also I try to, I lupa lah nama je. You boleh check. Kita ada credit rating ni is actually must even every stock ke every investment yang legal, kita ada credit rating kita ada credit rating. Yes, betul. How do you check bond and sukuk credit rating? Is there a website? Yes, ada. Nanti I bagi pada siapa ni? Nanti I bagi pada Atika nanti share lah Yeah. Nanti I share pada participant lah, dia punya ni credit rating for bond and suku ada. I boleh bagi Mazlan. Okay. Nanti I bagi. Nanti you just share to the participant. I kena cari. Sebab hari tu I dah jumpa. I siap tengok satu-satu lah. Bagaimana bond dan suku dapat dijual atau diniagakan di pasaran? Okay, bond and suku, which one? Bond dengan suku yang ATBS ni, dia ada dekat dalam stok dalam, jangan tutup dulu. jangan terus delete dulu question dia. I belum habis jawab. Dia ada dalam
dia ada dalam apa ni, kalau you buka, kalau you beli share kan, siapa main share KL Bursa, dalam situ ada boleh beli terus kalau untuk ETBS. Tapi kalau sukuk dengan bond, you have to go to the bank. I mean, you have to go to the list of the bond and sukuk that is actually listed in Malaysia. Dekat dalam bursa ada, dekat I think dalam SC ada, dalam SC punya website ada, then you have to find out kat situ. Sebab they have to buy over the counter. I think the pengeluar itself, the penerbit. I tengah nak cari. Okay, ada lagi tak? Dekat ni, dekat Q&A box dah tak ada. Saya check dekat chat box. Ada daripada Vijanara. What is ETBS code? Okay, ada sini sekejap. Ya. Zero, okay, you check dekat bursa. Bursa punya kan ada daily trading day. 0400 GB. 0400 GB. You type situ, Okay. Ya, credit, yes. Credit checking memang ada. Sekejap. Hari tu pun baru sibuk tengok. Because you know why, sometimes I memang nak, memang suka tengok credit rating for most of the investment tau. Any question more? Yes, tak ada. Saya rasa siapa-siapa ada soalan lagi boleh bagi soalan. I try to check bagi sekarang untuk credit rate. Siapa ada soalan lagi boleh tanya soalan, boleh letak dekat Q&A box. Nanti penulis kita akan jawab soalan anda semua. Jangan malu-malu. Ada soalan daripada Ahmad Syamil. Bolehkah ETBS direct bond sukuk dijual kembali sebelum tarikh matang? Boleh. Dia macam beli saham. Boleh. Contohnya kalau yalah, you boleh buat beli macam saham. Cuma sekarang dia punya I rasa tahun 2020 tak silap kan, that dia dah turun sikit lah ni tau, 103, 104. Dulu pernah naik 108 tau. Sekarang dia punya harga 103, 104, can buy. Sebab dia ada lagi 5 years kan, nak matang, you better, sebab yearly you dapat dividen. And then at the same time, kalau harga tu naik, turun, you still earn kan. Taklah banyak, tapi bolehlah earn sikit. Faham. Okey, ada soalan lagi. Bagaimana pelaburan dalam bond dan sukuk dapat memberikan pulangan kepada pelabur? Bond dengan sukuk dapat berikan pada pelabur. Dia macam I cakap tadi, dia melalui kupon rate. Kupon rate maksudnya kadar keuntungan. Setiap tahun. Kalau setiap tahun dibagi every quarter, dia akan bagi, dia ada date, dia bagi kupon date. Every quarter dia akan bagi you keuntungan tu lah. Dia akan bagi you keuntungan tu every quarter. Kalau dia cakap every quarter, tapi kalau you punya contract is half yearly, dia akan bagi half yearly. Kalau dia cakap contract dia once a year, then bagi dia once a year. And at the end of the maturity date, dia akan bagi for that particular punya profit rate campur dengan you punya modal semula, face value sekali lah. Okay. Saya tengok dekat chat box. Daripada Aidil Jamaluddin, ETBS hanya boleh dibeli OTC ke? Tak, ETBS you beli dekat counter pula apa, dekat you macam mana you main share, you kena buka CDS account. Again, I tadi ada tulis tak? I lupa lah. You pergi macam mana you main share dekat bursa saham. You kena buka account. First thing you kena buka account, and then buka account CDS account, and then terus you boleh trade. How many times dapat dividen depends on for suku or bond, it depends on your contract. Tapi untuk ETBS ni, I tengok dia macam bagi, yang latest ni dia macam bagi every half yearly.
Yang untuk ETBS yang belum, yang expired 2023 ni. Okay. I kena carilah rating tu. Jadi rating tu ada bagi. Ada soalan lagi. Adakah bond dan sukuk merupakan instrumen pelaburan yang selamat? Yeah. List of stock is higher or bond dan sukuk is higher? List of stock dia punya apa? Dia punya pulangan dia, kalau you nak compare Apple, dia bukan apple to apple. Risk of stock is so much higher. I can say you, I tahulah. I am not the trader, but I am investor. I invest kat macam-macam pelik, semua tempat, semua bukan pelik. I invest kat name everything yang legal, semua I invest. Even cakap stock bursa, New York Exchange, Nasdaq ke whatever, unit trust, ASB ke apa, semua I invest sebab kita nak diversify kan, kita pun tak tahu macam mana kita tua. So anything is possible, yang mana but ETBS is one of way yang I nampak agak safe. Memang safe. In fact mungkin nak cakap macam KWSP, but KWSP you boleh keluar umur 55, but yang ini you boleh keluar anytime lah, macam tu. So kalau ETBS, you buka account CDS. Kalau you are a trader yang main saham, you beli je. Okay. Soalan daripada risk memang bond and sukuk memang low. Memang low. You kalau tengok dia punya fluctuation pun tak ada. Tak sangat fluctuate, dia macam kotak. You know that kind of graph kan, yang macam not moving, macam tu lah. Berapa charge dengan fee yang ini? You charge dengan fee, fee, charge and fee untuk bursa, kita ada brokerage fee lah, macam biasa. Dia ada brokerage fee macam biasa. Kalau siapa-siapa yang ada remiser, you can actually ask get your remiser to advise you on this lah, siapa yang ada remiser. Tapi ada juga orang yang beli sendiri kan. So it's up to you. Sebab now you can, kalau you are well versed in investment kan, dalam bursa, main trade, you trade bursa ataupun exchange trade lah senang cakap, you boleh trade terus. So fee dengan charge tu dekat brokerage fee, dekat pada dekat situ je yang charge oleh bursa lah, itu je. Berapa charge tu I tak boleh nak cakap, very minimum lah. Very minimum. Okay, itu sahaja soalan. Tapi itulah pelik, I sendiri pun tak pernah tahu berapa charge. Macam I just trust lah, because the charge tu macam tak nampak sangat. Very minimum lah bursa is actually charges. Nanti I bagi, I tak jumpa lah pula lah. Ada soalan lagi. May I know if the higher the yield of bond and sukuk is better to invest, or lower yield of bond dan sukuk? It's better to invest the higher lah. But the higher is riskier lah. Go, Miss Go. I think the higher yield is the more yield, but more riskier. But the lower yield of bond is actually less risk. Kalau you tanya I personally kan, 4 to 5% of bond or sukuk punya the profit rate is reasonable. To me, is reasonable. It's just nice lah. Kalau dapat lebih memang cantik lah. Okay, sama. Seterusnya, mekanisme pembayaran dia sama. Mekanisme struktur pembayaran untuk bond dengan suku sama je. Kat Malaysia ni sama. So, dia tak ada beza lah. Dia tak ada beza. Maksudnya pembayaran dibayar pelabur sama je. Dibayar pelabur. Again, bond dengan suku
is actually most of corporate are doing the bond and sukuk. Individual ada tapi jarang-jarang. Sebab dia over the counter. But kalau ETBS is I strongly advise people, those yang tak pernah invest in ETBS, just invest. Kita just diversify. I tak rasa I'm not guarantee anything, but I don't guarantee anything, but I rasa duit you tak hilang lah. It actually guaranteed by government for that dana infra. Jadi apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih untuk melabur dalam bond dan sukuk? Faktor? Sekejap I tengok ada satu apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih dan melabur. Yes, you kena tengok type of project they are doing. Macam tu macam yelah, let's say kita ni pun baru tahu pasal some of us are actually just knew about the yang ETBS tu kan. Actually they are doing LRT, MRT, and then MRT dan LRT dah siap, dah siap dah sekarang. And those people yang dah invest those days, dia dibuka masa tu is tahun 2013. So dia dah mature tahun, ada yang dah mature tahun February 2023. So I tengok dia punya rate every year constant je. Ada dapat 4 plus 5. So the last one was like 2.23 ke apa macam tu. So I rasa now yang 2028 ni I rasa is Pen Borneo Highway. We can actually invest kan. Mana kita boleh dapatkan maklumat? Okay, you boleh dapatkan maklumat tentang 0400 GB ni dekat Bursa punya website. You type ETBS Dana Infra. Tulis kat situ Farah. Ini Atika, Farah mana saya sebut? Kenapa bila saya nak apa tadi? You suruh cari ETBS Dana Infra. Cari dekat Bursa punya website. Bursa have dia ada okay, I tak tahu macam mana nak hantar dekat sini. Let me see ada satu dia bagi handout tau, handout. Sekejap I bagi handout. I hope I still have it. Okay, I ada satu handout ni. Maybe you boleh share dekat ni. Sekejap. You share, you boleh attach to the public. I hantar dekat, okay. Macam mana I nak hantar dekat you? I hantar dekat Stella kan? I hantar kat Stella. Kita orang boleh hantar after the webinar ended lah. Okay. Alright. Yes, I have already and then. Alright. Ada satu soalan lagi. Apakah jenis-jenis bond dan sukuk yang terdapat di pasaran? Apakah jenis bond sukuk? You boleh tengok dekat SC Security Commission punya list. They have the list of that bond and sukuk. I can actually share you sekejap. Another thing, alamak. Credit rating tu is a good question, but I tak jumpa lah. Nanti I try cari yang lain dulu. Bond and sukuk. And sukuk list in Malaysia kan. Dia dekat ni yang viable, yang reliable punya is actually in SC punya website. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Boleh. Bagaimana pelabur menentukan risiko dan pulangan yang dijangka daripada pelaburan dalam bond dan sukuk? And what is the formula to calculate? Macam mana? Mana soalan tak dengar? Dekat Q&A box. Tak nampak lah mana ya. Q&A apa? Yang mana? Yang belah atas. Bagaimana pelabur menentukan risiko dan pulangan yang dijangkakan daripada pelaburan bond sukuk? What is the formula of calculate?
pulangan, risiko, ini calculation kena satu-satu. Calculation risiko dengan pulangan, kita kira pulangan je. Kalau risiko you have to check with the credit rating and then tengok dia punya apa panggil credit rating, whether you want to some credit rating define what you want to do next. Actually the highest credit rating is I kena tengok balik yang itu. Yang itulah credit rating tu AAA macam tu. Kan, siapa pernah tengok? Adakah semua bond sukuk di Malaysia melabur kat projek Malaysia saja? Ada tak bunga yang melabur kat luar negeri? Ada. I rasa ada. Tapi mesti projek government kita. Ada. If bond default, what we can do? We lost all the money invested. So far Malaysia belum ada default. Sebab kita that's why our government is very careful to guarantee any projects actually. We are not like high risk bond macam tu. Kita tak we are not like that. Please forward me the copy. Ya, harga fix kan? Harga apa? ETBS ya. Ya, betul. Dia tak fix lah. Dia ada so far ni memang fix. Situlah dia ada buy and sell kan, Azmi. Dia ada buy and sell. That is actually almost fix lah. Dulu dia start dengan 100, sekarang dah 104, 103 macam tu. So yes, VJN nanti I try to check on the website balik semula. If bond default, again bond can be default sebab dia adalah you bagi dia pinjam, you loan people. But if sukuk is you own the property, you have to, they have to liquidate the property lah to give your money back kan. Sebab sukuk tu dia tangible asset ataupun project yang viable, so dia tak boleh suka hati default lah. Dia kena cairkan lah, dia kena cairkan all the asset baru ni. Okay, jap. Minimum lot, tak ada lot. Dia tengok pada, depends on the bond. Again, I said minimum is 250 yang I pernah tengok. 250,000 to invest in bond or sukuk. Kenapa I tak jumpa ya? Sekejap. Bond and sukuk list in Malaysia. Ada orang tanya, ada apa-apa cadangan untuk orang muda yang nak melabur, baru mula nak melabur? Ada. Kalau you nak melabur sekarang ni, first thing, melabur dalam apa? Yes, Miss ke siapa? Siapa ya? Yang tanya tu Tai Leong Lai. Kenapa I tak nampak? You punya ada tu. I tak ada question. Sekali. Okay. Sorry ya. I punya ni dia tak boleh scroll. Okay. Apa ada? Okay. Kalau you nak invest in ETBS, go ahead. ETBS you start with 1,000, okay. Kalau you afford, you more. Tapi at the same time, you have other investment also lah. Kan, yang more safer also. Because ETBS is actually safer and then only 5. Kalau yang ni, expired dia 5 years lah. I tak tahu, mungkin later on, berusaha akan keluarkan ETBS, a new ETBS for new project. We don't know. Kan. Sebab ETBS in Malaysia, they plan to have corporate, that means mungkin GLC projects. And also other government project, mostly infrastructure lah. ETBS, I strongly advise everyone to invest. Just keep it aside lah macam tu, and then see what's the next 5 years kan, maturity dia dah letak situ, maturity date sebila dalam tu. Ada apa lagi ya? Di mana kita boleh dapat? Sekejap, ya.
Ini kalau you beli 10, 100 lot, 100 you beli 100. Sekarang ni minimum dia adalah 10 saja. Azmi, minimum you boleh beli adalah 10. So about dalam 10 berapa ribu? So 1,030 ringgit. Macam tu. Yes, Miss Tai, is it? Tai. You boleh invest. You boleh invest lah sikit-sikit. Jangan all investment, all your money put in one basket. Janganlah. You boleh invest sikit-sikit. You see what? It's interesting lah sebab I just actually found out a few years about ETBS and then I pun dah yalah, I tak boleh cakap lah kan I invest berapa ke apa ke kan. Quite interesting, you know, because it's safe and then I don't have to check every day or even you just check bila dah dapat duit. Macam tu. Profit rate dapat, ada dividend macam tu. Kan? Tapi tengok the price is actually just steady like that. Tapi those who invest in 2013 tu cantik lah. Bila dia buka, dia letak 100 kan. Then ada, lepas tu sekarang pun dia naik sikit. Then okay lah. Satu lagi, anything yang pasal bursa nak buat a new product ni, kalau you can actually make it alert yourself, it's a nice thing to do because some of them are a safe investment and if you are pioneer kan, kita dapat harga yang murah lah sikit. Kita masa dia buka tu kan, opening ni. Sekejap. Ada soalan. Ideal sekejap 4.9 per annum tu kira dari harga yang kita beli pasaran atau first harga yang kita pada contohnya you dah harga yang you apa ni face value 100 tu lah yang you beli pada harga yang you beli tu berapa. Macam tu. Azmi boleh tak? Boleh tak dikira dari harga yang kita beli di pasaran? Contohnya you kan dia bagi you dividen kan, so you letak je situ kan. So itu je lah. Kalau macam contohnya harga pada hari sekarang ni dah 103, so 4.5% tu is based on 1.03 lah, bukan harga yang pada you beli. Dia harga pasaran sekarang. Boleh? Okay. Apa lagi I miss sekejap? Dekat Q&A box ada. Azmi, dana infra memang ada turun naik sikit tapi tak banyak. Macam tak. I tengok dia sebab dia bond, dia sukuk. Dia tak fluctuate macam kita punya apa panggil tu? Graph lain lah, saham tak. Dia memang steady macam gitu. Agaknya kalau dia naik 105 ke contohnya kan, nanti stay kat situ setahun lebih macam tu kot. 2-3 bulan lah macam tu. Dia tak ada turun naik sangat. Not that drastic. So kalau kita boleh dapat 103 sebab dia jual 104, tapi kalau kita boleh dapat 103 pun cantik kalau dia dapat beli. Ada soalan yang what is the purpose of a company to issue bond and sukuk? To support dia orang punya project lah. How comparable are the returns of the bond as opposed to sukuk? Is it true bonds returns are always higher? As I said, bonds are wider market kan? Wider market, sukuk are more small market, but it depends on you. Kalau you jenis yang nak syariah compliance, then you pilih sukuk lah. Tapi kalau you prefer, the higher or unpredictable punya returns, sometimes you can actually go for bond. Again, yeah. Okay. Interest rate naik ke, bond naik ke? Interest rate naik ke, bond yang naik? Macam mana soalan tu? Aku confused je. Dan interest, okay. Dia macam ni tau. Cuba you have to learn about bond, the detail of the bond. Dia sebenarnya macam ni. Kalau banks rate is actually increase,
nilai bond tu dia rendah. Dia akan jadi turun. Tapi kalau tapi correct me if I'm wrong, tapi that is what I have already I tengok lah. Tapi kalau bond rate is actually the banking rate is actually go lower, bond rate is higher. Dia tak dia terbalik. Dia terbalik daripada interest rate. Interest rate bank bank ataupun inilah. Tapi again you kena tengok bond yang you beli tu adalah jenis apa? SIFA ke, perpetual ke, CLIBOR ke, kan ada yang tadi list macam tu. Ni ada lagi soalan 2. Tak nampak harga pasaran hari ni katalah ni. Ya, betul. Ideal. Betul. Pandai. Ini kalau you beli 100 unit lah. Betul. Kalau you beli 100 unit. Kalau dia minimum 10 units kan. RM100 dalam RM10,000 macam tu. Betul? Ada soalan. Dia tanya, how much should I invest into bond if I am just a teenager? Teenager. You ask your mom first. Ask your mom but and get their approval whether you can actually invest in ETBS or bond. But yes, it's safe. You might be surprised that ada orang yang simpankan duit tu untuk anak-anak dia, tapi still kena nama parents lah. Jadi itu saja soalan. Itu kira soalan yang terakhir lah. Kita pun dah sampai penghujung. Yes, betul. Kita dah sampai penghujung kan. Nanti Jadi, apa-apa yang pasal rate tu, I akan minta Atika email ke everyone. saya akan usahakanlah benda tu. Okey, terima kasih kepada penceramah kita, Puan Nurin Hamid, atas satu perkongsian yang sangat padat dan sudi menjawab semua soalan. Terima kasih banyak-banyak. Okay, thank you, everyone. Okay. Next week we have a